Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good day. Terima kasih. Thank you very much for watching this video. This is the second part for the mechanical vibration fundamentals. Part yang pertama anda boleh lihat dalam video saya dalam playlist mechanical vibration. So untuk yang second part ni, kita akan sentuh berkenaan dengan komponen-komponen yang terlibat involved in the mechanical vibrations. So basically, if you look at this slide, that ada tiga komponen utama, which is storing potential energy, which is a spring element, di mana dia memang store potential energy. Dia mesti elastik. Nama dia spring element, tapi sebenarnya dia boleh jadi macam-macam benda asalkan dia ialah elastik. Yang penting dia boleh store the energy. Bila kita bagi satu push, dia akan deflect, dan dari deflection tu sebenarnya dia akan store satu energy, which is dia akan release bila diperlukan lah. Bila dia berlaku movement, dia akan release the energy. Yang kedua ialah di storing kinetic energy, maknanya maknanya yang bahagian ni ataupun mass element ni, kita panggil benda mass element. Kerja dia memang store kinetic energy. Sebab bila kinetic energy kan, equation untuk kinetic energy half mv power of 2, velocity power kuasa 2, 1/2 darab dengan m, mass darab dengan velocity. So dia memang store the energy of the kinetic energy. Okay, maknanya lagi besar m ni, lagi besarlah kinetic energy yang dibawa, yang dibawa. Kemudian yang ketiga ialah damping element. Damping element ni ialah dia tempat di mana dia release energy. So yang kedua tu, yang kedua tu spring element and mass element, kedua-dua ni ialah dia memang pegang energy, store the energy. Dia untuk spring element, dia betul lah, the mass element dengan spring element ni dia interconnected. Di mana bila mass element dapat paling maksimum kinetic energy, pada masa sama potential energy daripada spring tu habis. Dia akan transfer kedua-dua ni signal. Lepas tu kalau anda masih ingat, kalau dalam part yang pertama saya tunjuk mass spring system kan, dia mass, bawah dia ada spring, so dia vibrate ataupun dia fluctuate motion dia atas bawah. Dia transfer daripada dia push ke bawah, dia hold the potential energy, pegang lagi besar di ke bawah, lagi besar spring to deflect, lagi besar potential energy. Kemudian bila dia release, dia naik ke atas balik, mana dia release potential energy, dia transfer kepada mass, yang pergerakan mass tu. So dia keep transfer daripada kinetic energy kepada potential energy. Dia bergerak, dia ada vibration. Tapi elemen damping ni, kalau kita tambah dalam sistem tu, dalam sistem pergerakan spring mass ni, dia akan curi energy tu. Dia akan curi energy. Dia akan ambil energy tu, convert kepada anything lah. Mungkin dia convert kepada heat, convert kepada apa-apalah method damping tu. Mungkin dalam bentuk friction, geseran. So nanti the total energy tu akan hilang, dan vibration tu akan stop. So ini lah tiga perkara penting, very important elements in vibrating system. Okay. So dalam model ataupun dalam bila kita buat drawing ataupun modeling lah, dalam ataupun jawapan dalam exam, kita akan tengok ada tiga. Saya minta you all tengok betul-betul bentuk dia. So kita akan gunakan setiap masa lah, daripada beginning of the semester until the end of the semester. Basically in the exam lah, in the exam and on all the tests yang terlibat. So untuk spring bentuk dia macam tu, dan simbol lah K, dan mass ialah bentuk tu biasanya bentuk macam ni lah, M, 4 segi tu, rectangular, dan simbol lah M, dan C, dan untuk damping simbol ialah C. Dan bentuk dia secara general dia bentuk macam tu lah. Bentuk dia kalau saya boleh tunjuk tu lah, kalau saya boleh
tunjukkan. Okey, inilah damper. Okey, mana bentuk dia? Memang bentuk dia macam ni lah. Bentuk dia macam tu. Dan inilah mesh. Inilah spring. Okey. So kena ingatlah, mesh dia akan pegang kinetic energy, dia akan store kinetic energy, dan spring dia akan store ataupun dia akan pegang ataupun dia akan hold potential energy. Okey, so seterusnya untuk rotational element sama juga, dia ada simbol dia. Untuk spring biasanya itulah bentuk dia spiral macam tu, bentuk spiral macam tu. Dan untuk yang rotating bentuk dia macam ni, dia bulat. Tapi sebenarnya tak seperti bulat macam ni. Ni kalau bulat yang bentuk disk, ada banyak lagi bentuk-bentuk lain. Nanti kita akan tengoklah bentuk-bentuk yang ada dalam beberapa exercise yang kita akan buat dalam kelas dan juga dalam assignment nanti. Dan untuk damping, dia pun bolehlah buat macam ni. Okey, tapi basically untuk kita punya scope pengajian kita tak ada banyaklah damping untuk rotational element ni. Sebab kadang-kadang damping tu dia dah built in sebagai geseran untuk yang rotational element. Tak apa, yang tu kita akan tengok kemudian lah. Tapi untuk saya nak beritahunya untuk scope kita punya pengajian, our scope for this subject, that usually for rotational element is only involve torsional spring and rotating inertia. Sebab yang paling sukar dalam bab rotational element ialah J dia perlukan calculations. Dia ada calculation dia nak dapatkan nilai J, dan KT pun ada calculation dia sendiri. But anyway, kita teruskan. So sebelum kita pergi lebih lanjut, so kita dah kena pasti beberapa elemen-elemen yang perlu ada dalam vibration analysis. Kita kena lihat classification of vibration. Dia ada banyak. Dia ada yang utamanya ada dua. Dia ada free vibrations dan dia ada forced vibration. Free vibration ni kalau dia vibrate sendiri, selepas kalau ada initial disturbance, initial condition, kita bagi dia push sikit dan kita lepaskan, dan dia akan mana kita bagi dia push maksudnya kita store dia energy lah. Kita bagi dia push, kita store energy dalam spring, dan bila kita release dia akan vibrate. Dia akan forward backward lah daripada daripada potential kepada kinetic kepada potential, again and again sampailah dia habis energy dia, either through damping or either. Tapi damping tak pasal ada damping. Kalau tak ada damping C pun yang terletak dalam sistem tu, by right the frictions is always happen. So itu contoh lah, tu contoh untuk free vibration lah. Then kita ada satu lagi jenis classification, iaitu force vibration. Ini force simple lah, maknanya ada force yang terlibat dalam ke atas sistem itu. Ada force yang berkekalan, yang repeated. Dia bagi lepas. Contohnya mungkin pump, mungkin motor yang berada di atas satu sistem vibration, mass spring system tu. Dia ada pump atau pada motor atas dia. So dia akan keep rotating dan dia akan keep giving the energy to the system. So dia akan vibrate lah. So dia dua-dua jenis vibration ni berbeza cara analisis dia. Okay. Nanti kita akan tengok lebih lanjut lah dalam tajuk yang seterusnya. Kemudian satu lagi classification untuk either free vibration dan forced vibration, dia mesti terlibat, dia mesti ada either dia undamped ataupun dia damped. Seperti yang saya sebut tadi kan, kalau dia free vibration, dia vibrate kan, lepas tu dia akan hilang dengan energy dia sebab ada automatic dia ada damping. Tapi yang tu damping yang sangat kecil lah, very very small damping, so kita tak kata dia satu damp system. Yang damp system yang kita masukkan dalam sistem ni ialah damping tu bila dia vibrate dalam 2-3 cycle dah habis, ataupun mungkin 4 cycle ataupun 10 cycle dah habis lah. Sebab kena ada wujud satu elemen yang memang totally tarik energy
daripada sistem mass spring tu yang vibrate tu. Itu kita panggil damped vibration. Kalau yang undamp tu yang memang dia memang ada mass, ada spring, lepas tu dia vibrate sendiri selepas kita bagi ada kita bagi force ke ataupun kita bagi initial disturbance ke, dia akan vibrate tanpa ada release of energy. Kecuali energy yang apa? Yang saya sebut tadi lah, yang mungkin friction yang kecil-kecil tu, mungkin itu adalah, tapi kita abaikanlah sebab dia terlampau kecil dalam sistem. Okey. Kemudian dia ada non-linear dan ada linear. Kalau non-linear ni maknanya everything behave non-linear lah. Maksud linear tu maksudnya kalau kita bagi satu force, spring bergerak 1 cm. Kita increase double, maka spring pun double juga pergerakan dia. So dia berkadar terus. So kalau yang jenis macam tu kita panggil dia linear lah. Dan kalau dia kalau sistem tu tak linear, kalau kita bagi double, pergerakan mungkin triple ataupun 4 kali ganda. Dia bergerak secara tidak berkadar terus. So itu non-linear. Dalam skop pengajian kita tak akan libatkan non-linear lah. Tapi kalau anda ingin belajar master, belajar PhD, and then this is the right topic for mechanical vibrations untuk dibuat kajian. Tapi untuk kelas, in fact in most of the applications kita akan tengok kepada linear vibration. Sudah memadai untuk kita predict behavior of the system ataupun untuk kita membina sesuatu lah. Tapi kalau untuk ketepatan, accuracy of the measurement, yes, we have to include the non-linear vibration. Okay, kemudian kita ada lagi lah deterministic vibration, ada non-deterministic vibration. Biasanya kalau melibatkan force vibration lah, ataupun ialah bisa melibatkan force vibration, ataupun kalau melibatkan measurement, bila kita buat pengukuran, kita tak tahu sistem tu macam mana, tapi kita nampak dia vibrate. Dan bila kita ukur, kita nampak dia ada magnitude yang berulang-ulang, di atas bawah berulang-ulang secara tetap. Itu kita panggil deterministic vibration, mana kita boleh predict the motion. Dan kalau bila kita buat measurement satu sistem tu dia vibrate, kita tak nampak dia ada satu pattern yang khas. Dia vibrate dia. Dia tak tahu dia vibrate macam mana. Dia mata-rata pergi je. Kejap atas, kejap bawah. Kejap angle ada, kejap tak ada angle. So yang ni kita panggil random vibration lah. Random vibration. So basically dalam kita punya kajian kita akan tengok pada deterministic lah. Sebab yang tu lebih kita faham dan lebih senang untuk kita buat analisis. So then, okay, so kita dah kena pasti classification apa yang perlu kita study dalam vibration ni. Okay, dan kita akan tengok procedure je. Yang ni saya sebut dalam kelas, sebenarnya saya pernah sebut dalam kelas that we need to have a few step for the vibration analysis. Pertama ialah kita kena construct the model lah. Kita kena bina model tu, tunjukkan model tu dalam bentuk drawing ataupun dalam bentuk model lah, supaya kita faham dia apa yang ada, berapa spring yang ada, macam mana susunan spring dia, kat mana kedudukan spring dia. Tapi dengan menggunakan lambang-lambang tu lah, lambang-lambang yang ada kat sini lah. Ni lambang spring, okay, lambang damper dan lambang mass. Ni kalau translational lah. So kita construct the model dengan menggunakan simbol ini, all this symbol, and then from that one we're gonna use Newton's law, F equal to ma, ataupun the moment relation of if it's about translational motion. So biasanya kalau translational kita pakai moment lah. M equal to ia. So a is equal to the accelerations of the angle, sebab dia kan torsion kan, so dia main angle. Kalau translational dia main movement straight atau kiri kanan atau atas bawah. Kemudian once we have construct the free body diagram dan wujudkan atau step nombor 2 ni, kita dah construct free body diagram dan kita dah wujudkan equations ataupun kita akan panggil equation of motion. Dipanggil equation of motion, E O M. Inilah secara general dia lah mana kita gunakan Newton's law ni untuk kita create
equation of motion, which is dia melibatkan hubungan daya, force dalam satu sistem itu. Kemudian once we identify the equation of motions, then we solve the equation lah. Sebab kita ada equation, of course kita kena solve equation tu kan. So kita solve dengan macam-macam cara lah. Either kita buat analytically, which is dalam kelas ni kita akan buat secara analytical lah. Kita calculate dengan menggunakan mathematical relation formula. Kemudian there is another way. We also can use numerical solution. And then of course kalau kita boleh buat numerical, then we can use computer lah for computational, which is usually for this one is include a very large structure and very complex structure. Tapi untuk structure yang mudah-mudah yang simple, 2 degree, single degree, that's we only use analytical analysis saja. Kemudian once the step seterusnya, bila kita dah dapat dalam exam hanya sampai step 3 je. 1, 2, 3 untuk exam kita lah. Sebab yang kuah lah, saya bagi soalan, you kena buat model and then you buat equation dan you solve the equation. Itu standard lah kita nak uji ya. Tapi mungkin ada satu soalan bonus dalam exam yang mana kita melibatkan interpretation of the results. Why this, why that, how can we improve this, if this happen, what if this outcome, okay, apa yang berlaku dalam sistem tu. So this kind of thing that about the interpretation of the result, how you understand the solution. Okay, tapi kalau dalam dunia sebenar, dalam dunia kerjaya nanti, bila bekerja nanti, dia ada step yang kelima, mana kita refine lah. Once kita dah understand the system, kita refine lah. Sebab kita dalam design stage, in design stage we need to find the most optimum system. So kita kena refine apa yang possible. Okay, so talking about that one, so now to discuss sikit analysis procedure tu lah, yang 4 step, yang 5 step lah. Tapi masa saya sebut tadi, untuk scope kita, basically kita akan tengok 1, 2, 3 lah, ataupun 4 step tu. So bila once kita tengok satu gambar rajah macam ni lah, so this is actual system, which is kalau dalam soalan saya akan explain the system, macam mana sistem ni, mana keterangan sikit pasal sistem tu, di mana daya dia, berapa jumlah mass, berapa spring, semua tu, and everything is included in the statement atau in the question. Kemudian you as the one who do analysis need to convert into model macam ni lah, convert to model. See, dia ada bahagian mass, dia ada bahagian spring, dia ada bahagian damping, dan put all the forces yang terlibat, dan kita plan atau kita assume the movement, okay, of the vibration if we give some initial condition. Macam ni lah, macam X ni, ni initial ataupun kita punya assumption of the movement. Okay, so then once we dah convert into the model, then from the model kita boleh buat force relation. Kita boleh gunakan Newton's law untuk kita calculate lah. Ni contoh ni kalau kita ni yang B ni sebenarnya ialah general form. Kita boleh refine. Kalau kita nak buat, kita nak dapatkan more accurate result, kita boleh refine. Contohnya, sebab kalau kita tengok apa sistem ni, ada soil damping ni, kita assume satu je sebagai satu damper, and soil stiffness ni kita anggap satu je. Tapi sebenarnya kita boleh kembangkan lagi sebenarnya. Kita boleh tambah lagi dalam sistem kita ni, bahagian mungkin elastic pad. Elastic pad pun kita masuk juga dalam kita punya analisis. Kalau ikutkan general, kita tak masukkan sebab mungkin dia kecil sangat, so kita tak abaikan the effect of the elastic pad. But if you want to be more accurate, of course dalam dunia sebenar kita kena ambil semua lah, supaya kita nak accurate setepat mungkin bacaan calculation kita. Tapi of course kalau vibration ni, kalau kita ambil banyak sangat, nanti analisis tu jadi kompleks. So kita kena trade off lah, mana satu yang sesuai. Either kita nak accuracy or kita nak jimatkan calculation. Tapi dengan zaman sekarang, dengan kekuatan komputer yang ada, so we can do a lot of more complex system. Kita boleh plan, kita boleh describe the physical system into the system yang lebih detail lah, macam ni lah. Okay, so ini
instead of kita pakai single degree of freedom macam ni, yang B ni kan, kita boleh transform into 2 degree of freedom system yang gambar C tu, tapi lebih kompleks dia punya solution dia. So this is how you start the procedure from the actual figures, and then you convert into a model. Ada lagi contohnya kalau motorcycle, kita ada rider dan kita ada motor tu, dan kat motor tu dia ada banyak lah, dia ada struts, dia ada tire, dia ada wheel, dia ada absorber system kan. The rider pun dia stay on the cushion. So all these things, if you can convert into a physical model yang ada simbol-simbol tu, so dia jadi secara generalnya mass, equivalent mass, all the mass, dan dia ada mass, dan dia ada K atau spring, dan dia ada mana possible kita boleh senaraikan damping yang ada. So this is actually a very general state yang boleh kita convert daripada ni lah, daripada yang orang naik motor ni. Tapi of course dia sebut tu MEQ, M equivalent, lepas kita ringkaskan dia. Tapi sebenarnya in detail dia macam ni. Kita boleh pecahkan mungkin dekat atas tu, nombor satu tu M tu, M vehicle, M of the motor, M the rider, M the rider, and then dia duduk di atas absorber system. Ni absorber lah. Suspension, KS suspension lah, CS C suspension, depan belakang. Kemudian kita ada MW untuk wheel. Wheel tayar tu dia ada mass sendiri, dan dia ada spring. Of course kat sini kita assume tidak ada damper lah dekat tayar, dekat tayar, dekat wheel dia, sebab dia elastic kan, dia totally elastic, so there's no damping involved. But this is actually a very detailed one, but it's up to us if we want to analyze in details like this, and then we can analyze, okay, or we can simply make it as an equivalent system, which is can be done lah easily kalau kita faham sistem. Contohnya ni macam ni, yang gambar sebelah tu kan, you can see that untuk spring dia gabungkan dua spring depan belakang jadi 2 KS. Assume that KS atau spring tu sama nilai dia. Kalau lain-lain kita kena buat calculation lah. Dan 2 untuk CS kalau damper dia sama value. Okay. Yang kata lain dia sebenarnya adalah K equivalent. K equivalent ya, equivalent tu maknanya analisis ni kita gabungkan 2 spring depan belakang tu lepas tu spring. Okay. Dan of course kalau sistem dia macam ni, kita boleh gabungkan lagi sebenarnya. Kita boleh buat equivalent lagi. Sampai akhir sekali dia ada satu mass, satu spring. Tapi yang tu terpulang pada kita lah. Kalau kita buat sampai tahap tu, kita punya simplification, mungkin kita sacrifice some details. So depend on our analysis lah. Kalau kita boleh simplify kan dia, mungkin calculation itu mudah, but some values maybe kita akan buat some assumption je. So this is how you, from the actual system, kita modelkan dia into a physical model yang melibatkan a few atau multiple simbol, mass, spring dan damper. Okay, now we go to the damping. Cerita pasal damping. Damping ni, we will go in detail in term of calculation dia ataupun analytical how to use damping dalam tajuk a damp system, either single degree damp system ataupun single degree damp system. Anda boleh tengok ada video saya nanti berkenaan dengan analisis untuk damping. Tapi saya nak kenal sikit lah damping ni apa dia damping. Damping tu saya sebut banyak kali tadi. Damping ni ialah dia di mana parts di mana dia akan serap energy. Dia akan serap energy yang transmit between, itulah tadi mass spring kan. Saya tak cerita banyak. So simbol dia ialah macam ni, saya dah sebut simbol dia. So dengan kata lain, kalau di segi equation dia ialah F. Maknanya bila kita masukkan damping simbol tu dalam sistem, so
damping simbol tu mewakili force yang terlibat. So force yang diserapkan ataupun force yang terlibat oleh spring itu, oleh damping itu ialah force dia equal to CV. C tu ni CV ni. C tu damping constant, C tu damping constant, V ialah velocity yang hilang, yang kalau dia break kan, dia stop movement tu, velocity tu maknanya dia pengurangan motion lah, the slowing down value of the motion. Kita sebut secara simple lah. Pengurangan halaju dia tu bukan pengurangan halaju, pengurangan pergerakan dia tu over the time, which is halaju lah tu, speed. Bila kita darab dengan constant, dia akan dapat force untuk damping. Ataupun V ni ialah x dot lah, x dot lah, derivation of x. Ataupun C dx per dt. Okay, so itu yang kita perlu tahu berkenaan dengan damper secara detail. Dan kalau graf macam ni lah, mana kalau kita plotkan graf dia, mana kita ada satu absorber, bayangkan you ada absorber kan, lepas tu you put a force kan, lepas tu dia punya damping tu okay, dia motion tu stop, slowly stop. The velocity drop tu velocity versus force tu, bila kita plotkan, dia punya gradient itu ialah C, nilai C, damping. So maknanya kalau kita ada test rig yang mana kita boleh measure velocity dan kita boleh measure force, kita boleh plot graph dan kita boleh calculate C untuk sistem untuk damper lah. Simbol dia sebenarnya yang anda lihat kat sini lah, pada cerita sebelum ni. Ini simbol dia. Okay, so banyak lagi elemen dampingnya. Saya sebut tadi lah berkaitan dengan force, macam mana dia reduce di movement sampai dia reduce velocity tu. Tapi apa mechanics dia tu, dia banyak cara lah. Ada yang gunakan shear force, ada yang menggunakan fluid, macam-macam. Ada yang menggunakan magnet, macam-macam cara yang dia boleh nak reduce, nak serap tenaga tu. Tapi yang kita perlu tahu ialah CV, F equal to CX, CV ataupun CX dot. Itu yang penting untuk kita. Macam inilah ini ialah damping yang non-linear. Tapi basically yang kita akan cerita dalam subjek kita ialah damping yang linear sahaja. Okay, ni sebut tadi, dia macam cara damping boleh dia buat. Nak sama ada dia structural damping disebabkan oleh friction daripada structure tu kita buat khas untuk supaya dia menyerap energy, the movement. Ataupun viscous damping daripada fluid. Kita masukkan satu fluid yang pekat ke, dan mana energy tu diserap oleh fluid jadi haba, ditukar jadi haba, kan. Ataupun gunakan column damping and dry friction. Kita buat friction untuk dia, kita ada satu dry friction, dia akan menghasilkan ni akan stop the movement jugalah. Basically kita dekat dalam kita punya vibration ni, kita akan pakai yang viscous damping lah untuk analisis kita. Sebab absorber kereta, kenderaan otomotif all about the fluid, dia ada minyak di dalam tu kan. Kecuali kalau dia pakai magnet, ada yang terbaru dia pakai sebut magnet, tapi yang tu different story lah. But anyway, to finish about the damping, now I'm going to talk about the spring element. Ini lebih detail pasal ni memang melibatkan motion, banyak motion melibatkan spring element. So dan spring pun boleh jadi macam-macam, dia boleh jadi macam-macam bentuk macam-macam bentuk. Bila macam-macam bentuk, maka macam-macam lah equation dia. Okay, so secara generalnya, in general, spring ialah Kx. Seperti mana damping tadi, F force damping ialah C x dot ataupun CV. Tapi untuk spring, F equal to Kx, which is kalau kita plotkan graph F versus X, so dia punya gradient dia ialah K. Dia punya gradient ialah K. Okay.
Macam ni. Inilah kalau kita ada force, gambar ni. Ini gambar ni. Okay, kalau kita ada force, kita plot dengan deformation, dia akan, kalau di material tu apa-apa structure itu dia dalam bentuk elastik, dia akan go linear. Dia akan go linear sampai satu tahap dia akan hilang linearity dia. So biasa spring kita akan main kat bahagian linear je lah. Kita takkan sentuh bahagian yang yield point tu. Sebab yang yield point tu nanti dia tak jadi spring lah, dia dah plastik lah, dah rosak dah. So if we talk about this range, so dia punya kecerunan atau gradient ni ialah K. Okay. So dia akan back to the original position lah selepas force tu dibuang. Okay. Kita ada initial X, lepas kita bagi force, dia akan expand, dia akan extend, dia akan deform, dia akan elongate. Kemudian kita buang force, dia akan kembali pada asal. Itu dia keadaan elastic. So all elastic element can be a spring element. Tapi kalau untuk jawab exam, dia punya point dia, mana kalau spring tu ada di antara 2 point macam ni. So di X tu ataupun delta X atau pemanjangan spring itulah hasil tolak beza di antara position X1 dengan X2. Okay. Alright. So ini lebih lanjut lagi, kita nak create dia punya relation dia. So let's say force, kita ada force, original force dekat sini. So F ataupun Fx lah, F in relation with X. Okay. Tapi kita buat F lah, F. So ni lah original F position pada nilai X. Okay, kalau kita tambah lagi, mana kita ada penambahan position X. So F tambah lagi F delta X. Macam tu. So macam ni. So kat sini macam mana rupa dia? So kalau kita nak buat secara matematik, analytical, kita akan expand dia dengan menggunakan Taylor series lah. Ni macam ni. So kalau kita ada F original, lepas tu kita ada lagi penambahan F macam spring lah, dia original macam tu kan. Spring kan dia, let's say dia ada spring, kita gantung, lepas tu dia ada weight kan, dia ada weight of this object tu, spring dia akan tarik spring ke bawah. Dia ada nilai dia dah ada X lah, dia ada perubahan X, dia ada initial X. Tu dia ada force lah tu. Kemudian kita ada extra more, kita bagi initial condition, tarik sikit ke bawah tu, ada delta lagi, ada more delta X. Ni yang jadi macam ni. Tu jadi macam ni. So kalau macam tu macam mana? So kita buat pengembangan Taylor series expansion. So dia dapati bahawa di sebenarnya ialah F yang asal, okay, tambah dengan df dx pada point X itu darab dengan pemanjangan X, okay, tambah lagi dengan ini term ni ialah kalau Taylor series term yang ketiga, keempat semua ialah dy dx, ni lagi besar lagi derivation dia. Macam ni first derivation. Kalau yang bila kita buat expansion lagi, expansion seterusnya, the second derivation, expansion seterusnya sampai third derivation sampai habis lah. Tapi kita dalam kita punya kajian kita sampai sini je lah. Sampai sini je. Sebab yang lain tu mungkin nilai dia kecil saja, so kita tak abaikan lah untuk analytical. So di delta F yang bahagian ni, yang bahagian ni, sebab F ni yang asal kan, bila tergantung spring kan, dia asal dia dah ada expansion kan. Tapi yang bahagian penambahan ni, yang bila kita tarik the initial tu, yang tu diberikan oleh banyak sangat bulat ni, saya takut awak keliru. Okey, padam. Okey. So yang asalnya ni, yang ni lah, yang asal ni. Okey. So yang bahagian ini, yang bahagian ini ni, inilah bahagian ni lah. Bahagian ni. Ingat, ataupun hasil tambah daripada hasil tambah yang lain lah yang ni. Tapi sebab kita anggap dia masih sebut tadi, kita abaikan dia, kita abaikan dia, mungkin the value very small, so we only take this part only. So ini ialah df over dx ataupun k lah, delta f over x ialah k darab dengan delta x, pemanjangan x itu sendiri. Okay, so ada kata kat sini lah. So dengan kata lain, kalau kita nak tengok
F yang expand pemanjangan dia. So actually F, okay, darab dengan delta F, kita buat atau K lah, df per dx tu ialah K lah sebenarnya, K sensitivity, darabkan dengan pemanjangan spring. That's how this equation happen, come this equation coming because of the relation of force and deformation tu. Tapi pada masa sama, kita tahu the potential energy of the spring diberikan oleh equation ni. So ada dua lah equation yang kita kena faham berkenaan dengan spring. Pertama F sama dengan K darab dengan X ataupun delta X. Dan yang kedua ialah potential energy U equal to half K X power of 2. Tapi pastinya dalam analisis kita banyak pakai ni. Okay, now kita tengok seterusnya. Inilah potential energy tadi. This sebenarnya potential energy tu ialah berapa banyak tenaga yang di store dalam satu spring tu lah. So kalau kita ada tadi force F ni versus X tadi kan, dia kan bila ada X, lepas tu dia ada pemanjangan, force pun bertambah. So dia punya gradient ni sini, okay, sampailah kepada tahap di mana X itu, okay. So dia punya luas kawasan ni ialah kita panggil energy dia. Kalau kita nak cari energy kat kawasan sini kecil ni, kita kena tengok kawasan ni je lah. Kita ambil F sini, kita ambil X sini. So kita dapatkan luas di kawasan itu je. Ini yang orang numerical buat untuk dapatkan energy numerically. Tapi kita tak bincang kat sini lah. We will not discuss on that one because it's beyond our scope lah. But if you want to look about it, you can go to the numerical methods lah, how to find the energy. Tapi the easiest part is just dia kan triangle. So triangle 1/2 kan, luas di bawah luas ni kan. Luas ni 1/3 kali K kali X 2 kan. Sebab ni atas ni dah KX. Ni dah KX kan. Punya force kan dia. Kemudian ini ialah X. Okay. X. Okay. Sorry. Maafkan saya, bukan ni. Ni nilai X. Ni X. Ni X force. Sorry. Silap sebut. Ni nilai F. F kan KX. Okay. Darabkan dengan X. Kan sisi darab bawah. Jadi apa? Jadi KX kuasa 2 lah. Sebab F ni KX. Ni sama dengan KX. Kan. So darabkan dengan X jadi KX kuasa 2. Lepas tu kita bagi setengah lah sebab triangle kan. Sebab triangle. So dapat luas dia. So U is actually the area of the graph lah. Kalau untuk torsional spring, kita gantikan K dengan KT. K untuk torsional dan X ni ataupun translational X tu, deformation tu, kita gantikan dengan angle lah. Ni angle. Okay. So itu sedikit berkenaan dengan potential energy. Ada application nanti kita akan lihat dalam latihan lah. Okay. So kita dah pernah tengok sebelum ni macam mana mesh spring dia macam ni dia bersambung. So saya skip yang tu, saya pergi sini lah, senang ni lebih senang. Tak nak nampak. So tu ada lagi atau tak ada? Itu je. Okay.
So kalau macam ni, sistem spring mass spring ni, sistem ni, so kita ada dalam sistem ni kita ada berapa force yang ada. Satu, weight ke bawah. Dia dah cancel out lah. Weight bila dia berat ke bawah ni, due to the mass, spring dia akan memanjang, disebabkan oleh weight tu, mass tu. So kat situ dia dah stop movement dia. So dia dah stabilize kan dia. Maksudnya dia dah keadaan normal condition. Maknanya force due to the load ataupun mass dia telah di cancel out. Force due to gravity telah di cancel out dengan pemanjangan spring. Spring itu dah displace dah. So dia dah cancel out dah. So dia akan stay kat situ. Kecuali kalau kita bagi another extra displacement. So di extra displacement tu, okay, extra displacement tu, ni saya akan tunjukkan lah. Saya akan tunjukkan. Okay. Saya sebutkan tadi lah kan. So kalau kita ada spring, kita ada ini gantung spring, dia tergantung macam tu. This is a mass. Okay. So of course kalau dia dah ada mass ni, dia dah panjang sikit lah, dia memanjang sikit sebab dia ada mass kan. Kalau tanpa mass, dia spring ni banyak ni, dia banyak tu. Tapi kalau kita ada mass, tak ada lawat pula. So kalau kita ada mass ni kan, so dia ada expansion dia ada kx dia lah. So force kx ni dia cancel out di mg. So jadi kita tak risaulah effect of the gravity tu kalau dia duduk macam ni. So bayangkan, okay, dah assume dari gravity tu dah tak ada dah dalam sistem tu, dia dah di cancel out kan. So jadi macam ni. So yang tinggal apa? Yang tinggal ialah force dengan spring ialah K. So bila kita bagi initial, X, so apa yang berlaku? Ialah kita kena gunakan Newton's law, MA. So kalau untuk pada y direction lah, sebab dia dalam paksi y kan. Okay. So summation of force, berapa force yang ada? Apa force yang ada? Kita dah eliminate force strain atau pre-stretch ni daripada gravity, dan gravity pun kita dah eliminate dia, dah cancel out dah. So force yang tinggal ialah bila kita bagi initial condition ataupun initial disturbance, dia akan ada daripada spring lah. Dan of course bila kita ni, sebenarnya kita kena lukis saya lupa lah beritahu step selepas kita buat model ni, kita kena tulis free body diagram dia. So ni free body diagram dia. So so motion dia downwards, x ni positif downwards. So spring ke arah mana? Kalau dia disturbance ataupun initial dia ke bawah, okay, so spring akan react ke atas untuk bagi dia cancel out the force. Okay, kita talking about keabadian tenaga, keabadian daya. Keabadian daya tu mesti keep stable. Okay, so dia akan pokok ke atas lah. So F spring ataupun KX lah. KX. So kalau kita buat macam ni, maknanya dia akan jadi the summation of F will be, sebab dia ke atas, dia dah lawan daripada positif X tu, jadi negatif KX lah, equal to M X A lah, pecutan lah. A ialah pecutan apa? Pecutan pada mass lah. Pecutan pada mass ni ialah X double dot lah. X double dot
So kalau kita ni dapat ni equation ni kita dapat. So bila kita rearrange equation ni akan jadi m x double dot plus kx equal to 0. So ini ialah EOM. Equation of motion. So kita dapat EOM. Sebenarnya kalau kita buat further analysis, kita akan dapati bahawa omega. Nanti kita akan tengok pun dalam chapter seterusnya, kita akan tengok omega sama dengan K over M square root. Apa itu omega? Omega ialah frekuensi. Ini unit dia ialah radian per second. Nanti kita akan tengok macam mana dia calculate dalam chapter seterusnya. Okay. Radian per second. Omega ni kalau kita convert kepada Hertz, omega sama dengan 2 pi F. F kan Hertz. Okay. Baik. Sampai situ boleh faham kot. Kenapa omega? Ingatlah dalam first part kita dah tengok sebelum ni, movement yang macam ni. Kalau masih ingat lagi lah, movement yang macam ni kan movement ni kita boleh tukar kepada movement yang motion macam ni, rotational motion. Nanti boleh rujuk pada lecture yang nombor 1, yang first part, you will understand. Kalau we talk about this one, and then this is actually a F, frequency F. But in general, the motion, the movement, vibration, dia akan rotate pada tempat yang sama. Dia kan up and down kan. So it is in angle. That's why dia kat sini kita bicara, kita talk about radian per second. Sebab dia circle in one position. Okay, right. So back to the slide. So now I explain this one already. I explain about this, and then ni pun samalah, benda yang sama. So saya dah prove that we come up with this like this one. Okay. For rest position, maknanya rest position ni maknanya initial condition x0 dan velocity, early velocity is v0 lah. Is early velocity. Of course kalau x0, x awal tu tak ada, kosong, dan v0 is 0, so there's no movement lah. Tak ada bacaan, tak ada vibration lah. Sebab kita tak bagi initial disturbance to the system. That's why dia mesti ada value. Untuk either this one or this one, ataupun both. Dan barulah the vibration tu berlaku. Right? So kita dah halfway kepada discussion kita berkenaan dengan spare element. Kalau siapa nak rehat dulu, boleh stop the video, and then boleh go have a rest. But if you want to look more, you can continue. Okay, but alright. So for this one, spring mass system, dia boleh, saya sebut tadi when I mentioned just now, kita ada translational, either they move up and down, ataupun left and right, ataupun torsional. It's a torsional system. Dia rotate about its center position. Okay, center of rotation lah. Dia rotate dekat center of rotation tu. Okay, dan dia ada torsional stiffness, dia ada J, dan biasanya usually shaft and disc, tapi banyak contoh lain nanti kita akan tengok. Dan kita ada juga simple pendulum lah. Yang ni tak banyak saya akan buat analisis. Tapi kalau untuk pembacaan, you can have a look and go and tengok contoh-contoh yang terlibat. Dalam buku teks kita akan banyak cerita pasal berkenaan dengan simple pendulum analysis. But for us, these two is very, very important for the analysis. Either translational ataupun rotational, ataupun kita akan combine kedua-duanya. Itu bila kita tengok dalam bab two degree of freedom system. Satu sistem translational,
satu sistem rotation tergabung dua, dia jadi 2 degree of freedom. Jangan tengok benda tu nanti kemudian. Now, so saya dah cerita tadi setiap force dia ada setiap force dia ada equation sendiri. Macam spring force Kx, damping force Cx dot ataupun Cx, the rate of change for x. This is initial force, okay, mx double dot. Dan usually equation of motion melibatkan macam ni lah. Ini kalau melibatkan yang dam, yang ada damping. Tapi yang tadi yang saya buat tadi, contoh tadi, dia tak ada damping. So dia ada bahagian inertia dan dia hanya ada damping spring force saja. Tapi kalau kita buat sistem yang ada damping, dia akan jadi complete macam ni lah. Okay. Unit dia untuk stiffness Newton meter. Newton meter, dan damping dah Newton second per meter. Okay. Ataupun boleh jadi kilogram per second. Okay. Samalah kalau torsional pun samalah. Kita tengok sini lah. Dia equivalent lah, cuma unit mungkin in radian lah. Tadi in second kan. Dia kena ada radian pasal melibatkan rotational motion. Alright. So kita tengok seterusnya. Yang ni kita dah bincang tadi untuk gravity. Kenapa gravity ni memang dia dah cancel out dah sistem. Yang remain macam ni je. Tu kita dah bincang tadi. Okay. Now, okay, yang ni tricky part. Dah masuk bahagian tricky sikit. Kalau bukan spring, macam torsional tak pakai spring. Mungkin ada yang pakai spring, mungkin dia ada yang pakai spring. Tapi biasanya dia tak melibatkan spring. Dia ada satu objek yang elastik yang bersambung di antara mass dengan kita punya sambungan, dengan dia kena titik putaran tu. Titik holding lah, titik, ataupun kalau translational ground, tempat digantung. So penyambung tu ialah spring lah. Biasa kita sebut spring, tapi dia bukan jenis spring yang kita nampak, yang spring yang biasa tu. Dia mungkin any elastic element can be a spring as well. So kalau macam ni, let's say lah dia ni lah string, mungkin rod tu ialah daripada steel. Kita kata rod steel ni, rod kayu panjang stick yang dia buat daripada steel. Of course kalau dia letak mesh bawah tu kan, dia tak jadi apa-apa kan, dia kan keras. Tapi steel also an elastic element. Kalau cukup besar force dia akan memanjang, dia akan ada expansion, dia akan ada stretch, dia akan memanjang, dia akan ada deformation. So that deformation tu kita akan buat analisis lah untuk dia. Untuk vibration dia memang akan ada. Ataupun mungkin bukanlah pakai steel, tak sebenarnya pakai steel. Mungkin ada lagi yang elastic element, mungkin rubber. Rod tu dibuat daripada rubber. Tapi yang penting, kalau force tu ke bawah untuk sistem macam ni, kalau force itu ke bawah, so K ni, kalau K ni diberikan oleh E darab A over L. L lah panjang dia, dan E ialah modulus yang dia. Kalau rubber getah, maka modulus yang untuk getah lah. Dan A ialah cross section dia. Cross section untuk bahagian ni cross section dia. So kita tengok berapa. Kalau rectangle lah. Kalau dia circle lah. Okay. Dan bagikan dengan panjang dia. So dapatlah nilai K, dapat K. Dan bila kita dapat nilai K, maka kita boleh masukkan dalam analisis kita lah macam ni. Kita boleh masukkan analisis kita dalam ni K dia. Okay. So mass tak ada masalah lah. Mass memang dia beri nilai mass lah. M kilogram, berapa kilogram, senang lah kan. Dan kalau torsional, K dia diberikan oleh ni lah, G, dia punya shear modulus darabkan dengan J. J lah polar moment. Ni kena carilah polar moment of the rod. Kalau bentuk rod, berapa polar moment of inertia dia. Sebab rod kan dia biasa rod ni dia dah bentuk
the center of movement dia kat tengah-tengah lah, center dia tu. So basically JP ni quite straightforward lah. Boleh tengok untuk rod tu dia akan dapat nilai dia. Ada equation untuk JP dia, untuk polar moment dia. Dan of course dah bahagikan dengan panjang lah, panjang of the rod tu. Itu kesilapan kita. JP ni kita pakai ya ni. Kita ambil ni pula. Kita ambil J untuk apa nama? Disk pula. Janganlah, salah lah tu. JP tu maksudnya J untuk rod tu. Tapi untuk calculate mana ni untuk ni untuk bahagian ni kan, JP bahagian K ni kan. Tapi untuk bahagian M ni ataupun J lah, kalau untuk untuk torsional dia jadi bukan lagi M, dia J. Sorry, betul, dia J. So J tu mana J untuk disk lah. Moment untuk disk. Moment untuk disk. So yang tu kena faham betul lah benda ni through the exercise, and then you can understand all these things. But you have to understand this is the basic fundamental about the analysis. You fail to understand this one, then it's difficult for you to do a lot of analysis after this. Okay, ada banyak lagi. Spring constant. Kalau axial stiffness, kalau tadi sebut tadi lah, kalau dia mass tu ke bawah, tarik ke bawah, so K lah EA over L. Dan kalau torsional yang tadi lah saya sebut tadi. Okay. Ni saya sebut dia. Kalau for circle, ni cross section, sorry. JP ni ada depending on the cross section. Kalau cross section tu circle, lain pula JP dia. Kalau cross section tu radius, lain pula JP dia. Tu kena tengoklah, kena perhatikan betul. Itu kalau dia ke bawah. Kalau dia macam ni, saya buat sikit sini lah. Kalau dia gini, ni kita ni saya buat sini. Dia ni beam. Bodoh sikit, please saya padam sikit. So ni beam straight line macam tu. Kita ada mesh kat sini. Ni M. So M tu dia bergerak macam ni lah. So maksudnya bahagian cantilever ni, dia akan dalam bentuk bending. So kalau macam tu K ni lain. Ni K dia gini. So different situation, different K. You have to understand the system. Untuk lebih senang benda ni, saya tunjuk yang gambar je macam ni. Ni lagi senang lah. Ni senang lah. Okay. Semua ada nota, so boleh tengok lah. Ni ada lagi untuk spring. Masih ada gambar lagi. Okay. Yang ini yang helical spring ni. Ni. Yang biasa kita tengok kan. Biasa dia bagi nilai K dia. Berapa nilai kan. Tapi sebenarnya dia ada calculation dia. Ni theoretical calculation dia. Kalau kita ada spring. Maksudnya nanti kita akan tengok detail dia. Nanti ada satu slide nanti akan cerita details on the helical spring tu. Yang kita biasa nampak spring tu kan. Theoretical dia. Sebab yang takkan yang ni ada, yang ni macam ni ada. Takkan spring tak ada theoretical. Mesti ada punya. Alright, so saya sambung lagi. So ini ialah common untuk common material kita pakai. Kalau steel, inilah 8 atau 80 gigapascal. Okay. Yang ni 26.7 gigapascal. Brass 36 gigapascal. Dah semuanya ada. Ni dah shear modulus shear modulus. Yang modulus ni. So dia common materials lah. Tapi dalam analisis kita banyak pakai steel lah, steel ataupun aluminium. Okay. Alright, ni saya sebut tadi untuk helical spring ada teori dia. So ni lah equation dia. G atau shear modulus, kalau dia steel boleh pakai shear modulus punya value 80 gigapascal. Kemudian D, diameter, ni diameter dia, diameter halus ni.
0.3 ke 0.5 ke mm milimeter. Bahagikan dengan 4 kali dengan n ialah bilangan number of turns, berapa cycle dia. Kemudian r ialah diameter besar ni. Ni yang besar ni r dia. Itu diameter tu dah 2r lah diameter. Tapi kalau radius dia kita ambil r lah, radius. Kita kena bagi 2 lah. Diameter bagi 2. Kita kira diameter dia, kita bagi 2 dapat nilai r. Tu r tu kuasa 3. So dan kita dapat kira k dia lah. Sebab kalau kita beli spring kan, kita boleh buat measurement, senang je. Measure lah, bagi force. Lepas tu nampak dia expand, dia memanjang berapa cm. Kita bagi force lagi, memanjang berapa cm. Kita bagi force lagi, dia panjang. Dan kita buatlah graf. Bila kita buat graf, kita dapatlah graf macam ni. Force F over X. Kita boleh dapatkan nilai gradient dia. Dapat juga nilai K kan. Dapat nilai K. Tu boleh buat macam tu. Ataupun pakai dia nilai teori macam ni. Dapat nilai teori macam ni, you calculate lah. You calculate dia punya all these parameters atau variables yang terlibat, dan boleh calculate, boleh dapatkan nilai K. Okey, andailah yang ni untuk jenis kalau axial, pemanjangan secara lurus. Kita dah tengok tadi AE over L. Ini kalau bending. Okey, kalau bending K equal to 3 EI over L cos 3. Nanti kita akan tengok contoh ni. Kenapa saya stress out kat sini, saya nak contoh sebenarnya. Lepas ni ada contoh. Kita akan bincangkan dalam kes ni. Kemudian kita ada yang ni untuk fix. Kalau tadi yang ni untuk ni kan, yang ni untuk cantilever. Dia fix bahagian ni kan. Lepas tu dia ni free, dia push kat sini ke bawah ni. Dan kita panggil cantilever lah. Tu macam dia equation macam ni. Tapi kalau bentuk dia, kalau dia fix ni fix sini, dia fix sini. Dan force ke tengah. So beam ni akan deflect dan dia jadi macam elastik lah. So dia punya K dia kita boleh calculate dengan menggunakan nilai ni. Ni K dia. Okay. Of course ini kalau fix lah. Kalau kita pegang fix, kita screw ke dinding. Dia fix kat dinding. Ni kalau kita pin dia maksudnya dia letak je. Dia beam ni dia letak je atas something. Tu kita panggil pin. Macam tu ni letak atas apa? Dia letak roller sebiji sini, roller sebiji sini. Kita bagi force. Kalau macam ni simply supported ni, lain pula K dia. So kita kena lihatlah keadaan fixing point tu. Barulah kita boleh decide nilai K dia. Ataupun calculate equation K mana yang kita nak pakai. Ini untuk torsion lah. Torsion tu very straightforward lah. Tadi saya sebut tadi K tu macam mana. Ada banyak equation untuk K. Okay. Ini untuk K torsional. Biasanya kalau torsional spring, kalau torsional spring, I ialah total length of the spring. Kerana kita ada mungkin kita ada dawai, ada dawai, kita bulatkan dia jadi macam spring. Kita buatlah apalah, mungkin ada banyak je jenis spring macam ni. Kita calculate dia punya panjang spring tu. Lepas tu cari dia punya I, moment of inertia untuk cross section. Kalau cross section dia rectangle lain lah. Kalau cross section dia circle lain lah moment of inertia. Kemudian kita ada modulus Young untuk spring itu. Dan kita boleh calculate dia punya spring untuk torsionalnya. Jadi macam ni lah. Okay. Saya dah bincang banyak lah berkenaan dengan spring, dia punya equation. K. Ada banyak jenis K. Tapi kalau KK ni semua, kita gabungkan. Kita susun dalam bentuk either in parallel ataupun in series. Kita ada calculation untuk dia. Kalau dia susun dalam bentuk parallel, dan kita kena tambah je lah. K plus K1 plus K2 plus K3 sampailah jadi Kn. Okay. Kemudian
Kalau kalau disambung dalam bentuk series, K equivalent dia equal to macam ni. You kena buat macam ni. So yang ni, yang series ni, yang kalau yang jenis sambungan series memang susah sikit kita nak buat calculation untuk dia. Dia panjang. Tapi kita kena buat bila kita memang kalau kita banyak buat latihan, insyaallah God willing we can do this. We can do it properly. In the previous exam banyak bagi soalan macam ni lah. Nak solve yang spring in series, spring in parallels, okay. Di samping sistem yang kita bagi, tak adalah bagi spring macam ni, helical spring. Mungkin dia dalam bentuk spring yang cantilever, spring yang fixed point, spring yang simply supported. Banyak. Nanti kita akan tengok contoh lah. So ni contoh kalau kita ada gabungan spring macam ni. Tengok yang ni. So step by step kita buat step by step lah. Kita selesaikan atas dulu, kita gabungkan dua ni dulu, buat dia parallel kan. Jadi parallel, bawah ni kita gabungkan yang ni, jadi dia series. Kemudian lepas kita gabung yang series ni, kita gabung pula dengan sebelah dia, jadi parallel. Jadi dah macam ni, dia macam ni. Dan ini case macam ni. Yang ni perlukan kebat sikit. So kalau nampak macam series kan, tapi disebabkan position M tu kat tengah-tengah, so basically dia ialah parallel. Dia punya pergerakan tu parallel macam ni. Macam ni lah. Dia maknanya yang ni tadi kita dah calculate tadi. Sorry, ada sikit kesilapan sikit. Apa ni, abaikan yang macam ni. Abaikan yang ni. Tengok yang jawapan akhir ni. Ni. Jawapan akhir ni. Tengok jawapan akhir ni. Ni jawapan akhir ni. Daripada yang gambar tadi, gambar ni. Ni semua. So K akhir ni lah. Kita susun ni secara parallel lah. Ni tambah jalan dengan ni. Tambah dengan ni. So dia dapatlah jawapan akhir dia. Parallel macam ni. Parallel jawapan akhir dia. Tapi ni bukan jawapan akhir. Ini hanyalah gabungan summation. Jawapan akhir you have to calculate lah. You have to calculate. Ini kenapa saya buat omega n, sebab yalah tadi kan saya tunjuk tadi kan omega equal to K over M kan. Saya dah tunjuk kan kalau masih ingat. So K ni ni lah bahagian ni, area ni, ni K dia. Ni K dia. So inilah jawapan akhir untuk K. Jangan tinggal macam ni. Jangan tinggalkan macam ni. Tak habis. Okay. Alright. Ini contoh lagi. Ini contoh kalau maknanya beza di antara susunan secara spring parallel dengan susunan secara series. Let's say kalau kita ambil yang ni saja. Yang ni kosong. Sebenarnya yang A ni. Ni bagi ni kosong kan. So dengan M berapa? 10. So kita boleh bandingkan dalam bentuk natural frequency lah. So bila kita calculate, kan atas ni kan dia secara parallel, tambahlah K1 plus K2. So kalau K1 tu 1000, K2 ialah 3000, so total dia ialah 4000 lah. So 4000 bila K ni ialah 4000, so kita boleh gunakan equation tadi, equation ni untuk calculate natural frequency dia. So dia natural frequency ni ialah 20 radian per second. 20 radian per second ialah 20 round lah, 20 radian per second. Mana besar lah 20 radian, 20 satu round apa? 2 pi radian kan. 2 pi radian satu round. Kalau 2 radian, 20 radian, berapa pi radian tu? Banyak cycle lah. So banyak cycle lah dia berlaku. Natural frequency dia. Okay. So kalau kita buat, let's say kita extend this kita punya discussion. K3, K4 ada value and K1, K2 is 0, which is tak ada yang ni, ada bawah aja. So apa jadi dengan sistem? Kita kena buat in series lah. Bila buat in series,
Lepas tu kita calculate nature frequency dia, kita dapati bahawa dia lagi perlahan. Dia lagi perlahan lah cycle itu. So of course lah kalau kita buat parallel dia lebih stiff, so dia bila kita tarik dia akan laju lah. Dan kalau kita buat secara sesiri dia lagi lembut lah, dia lembut. So dia lagi slow perlahan pergerakan dia. So that's how physically kita nampak beza di antara sambungan secara parallel dan sambungan secara series. Alright. Ini satu pembincangan. Ini penting, nanti akan ada contoh yang berkaitan dengan ni. So kalau kita ada kalau pergerakan macam ni, ni ialah cantilever, ni ialah cantilever. Ni ialah cantilever. Ni cantilever. Boleh kita gabungkan dengan spring ni. Gabungkan dengan spring ni. So dia jadi macam ni lah. Sebab dia sambungan ni secara selari. Kenapa dia selari? Sebab kita measure kat sini. Measure kat situ. X itu kita measure kat situ. So dia jadi selari lah. Dia selari kat situ. Sama macam ni. Kan tadi kan M tadi kan. Sama macam ni. Maafkan kalau besar saya bodoh sikit. Macam tu. Saya redraw balik. Ni kita ada atas, kita ada spring, kita ada mesh, kita ada spring bawah ni. So okay, kan ni kan susunan parallel macam contoh tadi. Sama juga macam ni. Kalau dia keadaan di tengah-tengah macam ni, so yang ni spring kat sini, beam kat sini, dan dia dalam bentuk parallel. So kita tambah je lah. Kita tambah dia K apa? Inilah K untuk spring lah, helical spring. Ini K untuk apa nama, beam dalam bentuk bending. Nampak tak perkaitan antara yang kita dah tengok contoh tadi dengan yang kita tengok tadi, dah sekarang dah tengok contoh dia. So K itulah K equivalent dia. Okay. Kalau kita nak transform kepada yang lebih simbol yang lebih ringkas, kita jadi macam ni. Ni lebih ringkas lah. Jadi lebih ringkas. Kita tulis K equivalent je. Okay. Ni satu case ni. Kat mana series, kat mana parallel. Okay. Kalau kita dekat F1. Kalau kita dekat F1, K3 dengan K2 ialah dalam bentuk in series. Dan K2, K3 ni dia parallel pula dengan K1. Tengok sini. Ini nanti you tengok balik, you study balik. Dalam nota ni you tengok balik. Okay. Dan kalau di tempat F2, maka K1 dengan K2 dia adalah in series. Dan sebabkan F2 ni di sini, so gabungan K1 dengan K2 ni series parallel dengan K3. Sama lah macam ni. Okay. Setakat tu boleh faham lah. So ini yang ni penting lah untuk you faham. Nanti kita akan ada contoh nanti untuk kita tengok lah. Yang ni biasalah. Yang ni kalau kita ada dua shaft. Okay, ada dua shaft. Sorry, ini bukan shaft. Mana ni kita ada force ke atas batang besi. Batang besi tak pasti dah, ni batang besi. Ni force untuk ditekan. Orang ni ditekan macam ni kan. Ni mungkin dalam bentuk rectangle ke circular ke tak pastilah. So ada dua. Sebab ada dua shape. So ada dua lah K. Ni K1. Okay. Ni K2. Tapi sebab kalau dia dua-dua sambung macam ni, so dia in series lah. So dia in series lah. Dia calculate lah. In series. Ni mungkin sebab dia bagi A ni kan. So mungkin dia adalah diameter radius, mungkin circular kot diameter dia. A dia.
Right? Itu A. Tapi K dia ni lah. Kan dia dalam tu axial kan. Memanjang berbanding dengan force. Force dia memanjang dengan panjang dia, dengan length dia. So dia panggil axial. Axial force. So axial dia ada K dia. Calculation dia. Okay. Yang ni. Yang ni menarik sikit. Yang ni agak menarik untuk saya bincangkan. Kalau kita ada spring yang dalam bentuk angle macam ni. Bentuk angle macam ni. Dalam bentuk angle macam ni. Angle macam ni. So tengok yang merah gelap tu. Yang merah gelap. Bila kita pull the spring ke satu angle yang merah terang tu, dia ni ialah X dia. Ni ialah X. Delta X lah. Delta X. Okay. Tapi sebenarnya bukan delta X yang kita nak. Kita tengok D ni. Ni pemanjangan dia. Sebab spring kan spring helical spring kan dia secara axial panjang dia kan. Perubahan dia. So kita tarik ke arah kiri. Kita tarik ke arah kiri. Kan? Tapi pemanjangan pada spring lah. So kita nak tengok pemanjangan spring tu macam mana. Berapa panjang pemanjangan D tu. Dan kita boleh masukkan dalam equation. So according to this figure, so D, pemanjangan D ni kita calculate dengan X ni berapa banyak dia tersesar ke tepi ke kiri darab dengan cos theta. Ni theta ni angle ni kan. Angle. Ingat dia tak geometri? Ni angle. Apa simbol angle saya macam tu? Tak apalah. Theta lah ni theta. Ni theta ni. Ni angle theta. Ni ialah theta. Ni ialah D ya. Okay. So ni X. So ingat balik trigonometry. So D sama dengan X cos theta. So pemanjangan spring kita adalah D. Lepas tu dengan menggunakan potential energy, gantikan bahagian dalam ni. Inilah X ni kan, X cos 2 kan. X cos 2 tu gantikan, mana D cos 2 lah. Kita gantikan dengan nilai baru dia, X cos theta ni. Jadilah mana yang bahagian ni ialah bila kita solve the equation, maknanya ni asal ni yang sepatutnya berlaku untuk potential energy Kx cos 2. Tapi disebabkan oleh kita tukar D ni dengan nilai lain, so bila kita buat solution, kita siapkan yang ni, kita solve bahagian belah sini ni, okay. So kita dapati bahawa K equivalent ni sama dengan K cos 2 theta. Cuba buat. You akan dapat nilai K equivalent dia. Untuk bila kita tarik dalam direction X lah. Kita tarik dalam direction X yang ke arah kiri. Okay. Setakat ni boleh clear? Kalau tak clear, cuba ulang balik video ni. You akan faham. So nanti dalam in the notes boleh find out this example. I minta you to cuba buat yang ni, apply semua yang kita dah belajar dengan apa example ni. Kalau tak faham, jumpa saya tanya. Dan juga dia dah bagi solution sebenarnya. Cuba tengok solution dia. Dan juga satu lagi contoh, ni untuk yang torsional spring. Boleh tengok contoh example ni, dan dia ada solution kat bawah tu. So boleh have a look and then cuba fahamkanlah benda ni. Kemudian sedikit sebelum saya tutup saya punya session ni, okay. Untuk mass inertia element ataupun inertia element ataupun mass, okay. Kalau dia bagi M, simple M, calculate je lah mass dia. Kemudian kalau dia bagi dalam bentuk rotating inertia, dan yang ni kena cari. Saya ada special video yang saya buat untuk calculate J.
Hati boleh tengok dalam video saya, dalam playlist video berkenaan dengan polar moment of inertia. How to calculate polar moment of inertia. Okay, ataupun mass moment of inertia untuk rotating punya movement. Okay. Tapi kalau jenis kalau dia ada gabungan macam tayar kenderaan, dia bukan setakat dia roll, pada masa sama dia pun move ke translational. Kalau macam tu, kita kena gunakan kinetic energy punya relation untuk kita find equivalent, mass, equivalent mass. Okay, kita tengok contoh ya. Kalau contoh macam ni, dia roll, pada sama dia gerak ke kanan. So kita kena gabungkan kedua-duanya lah. So kau tengok sini, dia ada gabungan kedua, satu. So kinetic energy dia ada dua, satu ialah daripada yang pergerakan translational, satu mx, x dot ni lah velocity lah, v lah. Ingatlah kinetic energy mv kuasa 2 kan. So mx kuasa 2 plus dengan rotational motion. Rotational motion diberi oleh j angle ataupun velocity of angle angle dot. Okay. Tapi kita nak solve pasal dia different. Ini different, tak sama. Ni tak sama dua ni. Kita cuba samakan dia. Kita samakan dia. Okey, kita samakan dia. Mana kita convert yang bahagian angle ni kepada dalam bentuk translational. So diberikan oleh hubungan ni. Hubungan ni x equal to r theta. Ataupun kita extend jadi kalau dia rate of change of body displacement, x dot equal to r x dot theta, theta lah, x dot theta dot. So kita gantikan lah. So theta dot ni sama dengan, kalau ikut kat sini, x dot over r lah. Okay, macam ni lah, macam ni. So kita gantikan bahagian, jadi macam ni. So kuasa 2 kan dia. So bahagian ni kita ada macam ni, equivalent dengan ini yang total yang equivalent yang sepatutnya berlaku sebab dia kinetic energy half mv kuasa 2 kan. Ini kinetic energy. So kita dapati bahawa bila kita solve ni, kita dapati bahawa the m equivalent is equal to you faktorkan lah, you selesaikan sini, masukkan, you faktorkan bahagian ni, bahagian sebelah sini ni, kita dapati bahawa n equivalent ni sama dengan ni, sama dengan ni. Cuba solve. Ataupun kalau boleh saya tunjuk. So inilah kinetic energy gabungan kedua-duanya. Sorry, half m x dot kuasa 2 plus half j tadi kan, j yang ni kita asalnya ni kuasa 2, tapi kita tahu bahawa x dot equal to r dot gitu, ataupun theta dot ni dot equal to x dot over r. So kita masukkan lah, gantikan ni dalam ni, masukkan dalam equation ni. Kita pilih bawah half m x dot plus half j, yang ni akan jadi x dot per r lah, kuasa 2. Okay, ataupun kita ringkaskan lagi, dia akan jadi faktorkan dia, akan jadi m per r x dot kuasa 2. Kita faktorkan jadi macam itulah. Ataupun di sebenarnya
kita tahu kinetic energy ni sama dengan half M equivalent X dot cos 2. So M equivalent ni sama dengan ni lah. So itulah dia macam mana. Jadi macam tu. Sorry. Saya tersilap sikit tadi. Maafkan saya terlepas pandang. The art cos 2. Art cos 2. Art cos 2. Maaf. So, okay. So, sampai situ kita almost finished. Okay, so kita akan tengok sedikit contoh. It's very good example. It's apply all the knowledge that we already learned in this video, in this second part of the fundamentals for mechanical vibration. Okay, please focus. Okay, imagine that we have this system, a hoisting drum carrying a steel wire rope. Okay, saya tengok sikit. So we have a drum here, a hoisting drum. Ni drum ni carrying a steel wire rope mounted at the end of the cantilever beam. Dia drum ni, hoisting drum ni dekat cantilever, kat ujung cantilever. Kemudian and then we have wires lah, ni steel wire. Kat the end of this drum tu dia ada load W. Load kat bawah ni. Okay. So kita abaikan ni, dia tak berjata kat sini, tapi I think we ignore the mass of the drum ni, and then find the nombor 1 ni, equivalent spring constant of the system when suspended. Length of the wire rope is L, maknanya panjang ni L. Okay. Assume that the net cross sectional diameter of the wire is D. Okay. The net ni, dia punya net dia, sebab dia rope kan. Rope ni dia steel rope ni dia mungkin diameter dia tak sama kan. Diameter dia kan, dia mungkin dalam bentuk, mungkin dia circular tapi dia tak sama. Tapi kita assume that cross sectional keseluruhan ni adalah D. Kemudian wire rope is E, dia punya modulus yang dia. Okay. Cuma nombor 2 ni find the natural frequency of the system. Ni boleh pakai equation ni lah. Omega equal to kuasa Q over M. Tapi we have to find the K first. Then we look at the answer. Okay. So first we have to identify the K lah. So we have to kind to two system. We have mass over here. So we have to find K. K for what? K for cantilever beam and K for rope. Okay. So K for cantilever diberikan oleh KB lah, beam lah, K beam. So kita tahu dia dah bentuk cantilever beam. Okay. Dan diberikan oleh 3EI. A lah moment of inertia untuk cross section. Sebab ni ialah rectangular. So I diberikan oleh AT kuasa 3 over 12. Yang ni you kena tengok, you kena study lah. Moment of inertia bagi rectangular shape. Okay. So kat sini dia ada AT kuasa 3. So dia A tu ialah ni A. Kalau tengok cross section ni A. Sorry. Saya pun tulisan pakai mouse tak cantik ya. Apa ni? A. Ni ialah ni T lah. T. Okay. So
boleh tengok, boleh study macam mana nak calculate I, moment of inertia untuk rectangular shape. Okay. Ada banyak lah buku-buku, boleh study lah. Boleh go to internet, tengok macam mana dia calculate. Kemudian ni dah dapat nilai I dan L dah given. L tu B lah. B lah. So B ni L je lah. So gantikan terus dalam equation. Masukkan semua nilai, dapati jadi macam ni. Without putting the value of everything lah. Dia tak ada, dia bagi dalam bentuk unknown je. Okay. And then same with K untuk rope, because of dia punya dah bentuk straight macam ni, kita assume dia macam axial lah. Sebab force ke bawah ni kan, load ke bawah, so dia dah axial force lah daripada sini ke sini. So untuk axial force, AE over I over L. Okay, gantikan semua. Maknanya A ni adalah cross section untuk untuk rope tu dah ada circular dia pi d kuasa 2 over 4 ni dia punya diameter dia, darat dengan E over I. Lepas tu kita rearrange, dapatlah macam ni. Okay, then persoalan je, misalnya kita nak gabungkan, sebabkan dia load kat sini, so ini adalah in series, ini dengan ni adalah in series, so kita buatlah calculation in series. So jadilah macam ni. Alright. So this is the total solution for okay. Faham? So untuk dapatkan natural frequency, tadilah you pakai ni lah, you pakai equation ni, dapat natural frequency dia. Gantikan K dengan K, nilai K ni lah, dengan nilai K equivalent ni, dan bagi dengan M dan puncak kuasa, dapatlah dia punya nilai natural frequency. Terjawablah soalan dia. Okay. Saya cerita secara general ni, saya nak you all buat sendiri. Recalculate, practice, find a way how to do it. Okay, yang ni pun sama. Yang ni perlukan sedikit yalah penerangan juga berkenaan nak jawab soalan ni. Okay, consider that we have a spring. Ni panjang sikit. Yang ni perlukan penelitian secara mendalam. Okay, perhatikan dia ada dua spring K1 dan spring K2, dan F kat tengah-tengah ni dia tak balance. F kat tengah-tengah ni, mana dia ada L1 dan L2 ni. Semua kita nak tahu ni. Persoalan dia F equal to Kx. Apa itu K equivalent pada position X? Bila dia force push kat sini, dia mesti ada tindakan dua ni. Kalau dia kat tengah-tengah ni, tak ada isu, tak ada masalah. Sebab kalau dia push kat tengah-tengah ni, maka kita akan jadi parallel. Kita akan assume sebagai parallel. Tapi masalahnya dia tak balance, dia sedikit ke kanan. Bila sedikit ke kanan, maka kita kena buat satu lagi analisis. Ini agak panjang sikit dia punya sistem. Dia punya calculation. Tapi saya akan bantu, jangan risau. Jawapan dia. Okay. So, first kita nak tahu X tu. Apa itu X? Apa nilai X? Okay. X tu, ni X ni, bila dia force ada ke bawah, so apa jadi? Dia akan beam akan turun ke bawah tu. Dia akan turun ke bawah tu. Tak betul pula saya punya bentuk tu. Susah kan nak draw macam ni kan. Tapi macam mana, faham lah. So dia sebab dia tak balance, so dia condong ke bawah macam tu. Macam ni lah. Ni lah, ni drawing dia. Ni lah, macam ni lah. So dia turun ke bawah macam ni. So dia akan drop sikit. Maknanya dia akan drop ke bawah ni sebanyak X1. Okay. Dan tambah lagi banyak ni, sebanyak ni. So dia akan jadi X1 plus dengan bahagian ni. Bahagian X ni, bahagian ni. Bukan X, dia bahagian ni. X dah total ni. Tu X. Tapi bahagian ni kita tak tahu lagi. So bahagian ni ialah simple je, dia pakai simple ratio je. Maksudnya kita tolak ni X2, tolak dengan X1, dapatlah bahagian ni kan, bahagian sini. Okay. So kalau bahagian ni, panjang ni ialah L
L2 plus L1 ni, L2 plus L1 ni. Okey. Panjang kalau sini, kalau sini je, maka yang ni akan jadi ratio je lah, ratio between L1 ni, L1 bahagikan dengan total length, okey, darabkan dengan panjang X. Panjang bukan X, panjang different lah. Okay, so then so kita dapat total length untuk X sini sampai ke sini. Okay, so bila kita solve this part, dia akan jadi macam ni lah, dia akan jadi macam ni. So inilah solution dia untuk bahagian X. So this how we calculate the value for X. Okay, dan F dia dah, sebab kita nak buat ni, kita nak cari F KE X kan. So X kita dapat. So sekarang ni F, kita nak cari lah sebab kita nak tahu KE kan. So F sama dengan, sebenarnya F ialah combination between dua F lah, sebab ada dua spring kan. Satu spring dia F1 dan spring 1, ni spring 1 dan ni spring nombor 2. So total F lah. Okay, itu untuk ni lah, untuk bahagian ni. So bila kita rearrange ni, kita rearrange between dua combination ni, kita akan dapati bahawa macam ni lah. F1 F2 tu nilai dia. Okay. Kemudian kita kena tahu ratio nilai X lah, nilai X. So nilai X ni, berapa nilai X1 ialah F1 bagikan dengan K1. So F1 kita tahu daripada sini, dan samalah untuk X2 pun sama. Okey, daripada sini F2 dia. So dapatlah solution untuk X1 dan X2. Kemudian dia tak habis lagi tu, sebab kita nak X, bukan X1 X2. Tapi kita tahu X1 dengan X2 ni, dia akan relate between each other dekat sini. Dekat sini. So we include all this value ni yang ada ni, yang value ni, okay, ke dalam equation ni. Masuk sini. Okay. Then bila dah masuk dalam tu, dan jadilah macam ni. Jadilah macam ni. Ni maafkan saya, ni L, ni F. Saya betulkan sikit lah. Okay. So then habislah, siap lah. Maka dapatlah nilai KE, sebab F dah ada. Ni. Of course F1 dan F2 ni tak adalah, kita tak pakai lah. F ni kita masuk lah, F ni memang kita masuk bagikan dengan X ni kita nak cari sebenarnya. Okay. Tapi sebab dalam X ni, dalam term X ni dia ada F, dia ada term F ni, dia ada term F. So nanti bila you masukkan, bila you selesaikan, F ni akan cancel out, F ni akan automatically cancel out. Dia cancel out. Okay. So dia akan jadi macam ni. Cuba solve. Saya bagi jalan je. Nanti you all solve sendiri lah, sebagai latihan. Pastikan you all buat, ulang balik sampai dapat. Okay. Saya rasa itu saja untuk kuliah kita berkenaan dengan fundamental of mechanical vibrations. Saya harap you boleh redo di example. And then tadi pun ada satu example lagi, ada dua example kat atas yang saya minta you buat sendiri. Okey, sampai tahap tu saya rasa itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum and thank you very much.